Assalamualaikum, selamat datang ke diskusi ilmiah yang bertajuk Teori dan Kaedah Dakwah dalam Islam. Baik, kita tengok bahawa dakwah ni adalah merupakan risalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diutuskan risalah ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mula kita tengok kepada definisi dakwah tu apa dia. Definisi dakwah ni adalah merupakan menyeru manusia itu ke jalan Allah, iaitu Islam ni. Dan dakwah ini juga merupakan satu usaha untuk membawa manusia itu kepada Allah, iaitu menegakkan dan mengukur sistem hidup Islam di muka bumi, seperti iaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Okey, mari kita bersama 3 orang panel pada hari ini. Okey, soalan pertama saya nak tujukan kepada Encik Ismail mengenai teori, iaitu apakah sejarah ilmu dakwah dan apakah sumber-sumber ilmu dakwah tu, Encik Ismail? Okey, terima kasih diucapkan kepada tuan moderator. Sejarah ilmu dakwah ni sebenarnya dia bermula sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas dakwah ni diteruskan oleh para khulafa dan para tabi'in. Dan ketika zaman kejatuhan Islam, iaitu pada tahun 1924, ketika itu masyarakat Islam tersasar jauh daripada agama Islam yang sebenar. Jadi dari situ muncullah golongan-golongan ulama yang bangkit menulis ilmu tentang dakwah. Dan tugas dakwah melalui ilmu dakwah itu diteruskan sehingga ke hari ini. Berikutan pada sumber rujukan ilmu dakwah pula, kita ada 4 rujukan utama, iaitu yang pertama ialah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiganya adalah sirah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempatnya adalah sirah para khulafa dan para tabi'in, di mana kita akan mengetahui dari situ macam mana mereka meneruskan kesinambungan dalam berdakwah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Ismail, kupasan yang agak baik. Dan kita teruskan kepada Ustaz Azrul. Ya, saya. Okay, Ustaz Azrul, apakah metodologi dakwah dalam Al-Quran ni, Encik Azrul? Okey, soalan yang bagus itu moderator. Sebelum kita pergi kepada metodologi dakwah itu, kita mesti mengetahui apakah itu metodologi dakwah. Metodologi itu adalah cara ataupun kaedah, ataupun dalam bahasa Arab ia disebut sebagai uslub, manhaj atau wasilah. Jadi metodologi dakwah itu iaitu cara ataupun ilmu mengenai kajian dakwah. Okey, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa Islam itu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebarkan kepada umatnya dengan cara berdakwah. Jadi Allah itu sendiri telah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk mengajar. Okey, saya bagi contoh banyak dalil-dalil, tapi di antaranya dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di dalam ayat Al-Quran ini ada 3 kaedah yang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang berhikmah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, iaitu dengan cara yang terbaik. Yang ketiga iaitu wajadilhum billati hiya ahsan, iaitu berdebatlah dengan cara yang paling terbaik. Terima kasih Ustaz Azrul. Okey, seterusnya kita pergi kepada Ustaz Faris. Okey, Ustaz Faris. Soalan saya yang pertama, apakah pendekatan dakwah Rasulullah tu, Ustaz Faris? Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pendekatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakin dan kita percaya bahawa Nabi adalah satu ikon ataupun idola pendakwah, yang mana Nabi ini memutuskan dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh alam, iaitu rahmatan lil alamin. Jadi ada beberapa pendekatan yang Nabi gunakan dalam pendekatan dakwah. Yang pertama bil hikmah, bagaimana cara bijaksananya Nabi untuk menggunakan pendekatan dakwah dengan cara berhikmah. Yang kedua adalah pendekatan psikologi. Yang kita tahu adalah pendekatan psikologi memberi kesan kepada banyak kita. Dan yang ketiga adalah ketegasan. Walaupun dalam keadaan yang dakwah ini lemah lembut, layyinun, tetapi masih ada perlu pada ketegasan untuk kita beri penekanan tentang sesuatu isu. Dan yang seterusnya dakwah secara indirect. Ini pernah terjadi waktu surah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW apabila ditanya kepada baginda berkenaan dengan bolehkah berzina,
Lalu baginda tidak menjawab secara direct tak boleh, tetapi bagaimana Nabi menggambarkan zina itu adalah satu akan mendapat azab yang pedih dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana jalinan yang baik bersama dengan non-muslim ini yang bukan Islam. Walaupun kita ni dalam syariat Islam, tapi kita menjalinkan hubungan yang baik dengan non-muslim supaya mereka tertarik dengan Islam itu sendiri. Allah Alam. Okey Ustaz Farid, satu lagi soalan pada saya. Apakah berkaitan dakwah masa dahulu dan masa kini Ustaz Farid? Okey, berkenaan dakwah masa dahulu dan masa kini, kita melihat dalam keadaan era globalisasi yang sangat teruk, yang sekarang ni masing-masing ada peranan untuk merosakkan dan budaya pembaratan yang berlaku. Jadi ada beberapa pendekatan dakwah yang sebenarnya ada saling berkaitan, walaupun dalam secara tidak langsung, tidaklah secara direct sama dengan dakwah Nabi, cuma ada beberapa berkaitan. Contohnya dalam bil hikmah kita ada simposium, ada seminar dan sebagainya. Dan juga yang keduanya adalah melalui institusi. Bagaimana pendekatan dakwah yang melalui institusi termasuklah JAKIM, Jabatan Agama Negeri dan sebagainya. Okay, terima kasih Ustaz Farid. Sekian saja daripada kami, dan dapat disimpulkan oleh saya daripada semua yang telah panel-panel kami cakap adalah bahawa dakwah ni merupakan aspek yang penting dalam Islam ni, iaitu merupakan nadi kepada agama Islam ni. Dan segala konsep dan teori yang telah digariskan oleh Islam ni hendaklah dijadikan sebagai panduan dan ikutan agar setiap langkah kerja dakwah yang dilakukan itu berkesan. Wallahu